Alright, so untuk Fibonacci kita akan selalu kita akan gunakan dua lah, Fibo retracement dan Fibo expansion. Okay, so Fibo retracement ni adalah untuk mencari open position kita nak entry di mana. Okay, dan kemudian kita akan menggunakan Fibonacci retracement, Fibonacci lagi satu tu apa tadi, expansion. Fibonacci expansion pula untuk mencari take profit. Okay, so ramai yang bila tarik Fibonacci ni dia tak reti, dia main tarik suka dia je. Dia main agak-agak naik ni kita macam ni, naik turun tu macam tu. Okay, so dia ada cara-cara tertentu dia lah. Okay, so dari slide ni dia akan cerita secara panjang lebar. Okay, bosan sikit lah nak faham. Okay, so cara dia paling senang, kita gunakan chart terus. Okay, so kalau kamu ada, if you have any request atau chart yang kamu nak saya tunjuk, kamu boleh request. Okay, saya akan tunjukkan lah di chart-chart tertentu dia. Okay, syarat dia market nak tarik Fibonacci ni, syarat market kena trending. Okay, bermaksud trending tu market tu kena bergerak dalam satu arah. Okay, bermaksud kalau dia tengah macam ni sideways, dia gerak melintang, tak cantik lah. Okay, kita nak di mana bila market tu tengah bergerak trending, tengah menaik ataupun tengah menurun. Okay, so kena dalam keadaan yang begitu. Alright, so kalau contoh let's say saya nak ambil current market semasa, euro pun sideways. Tak boleh guna lah. Okay, kalau market sideways kita gunakan SNR lagi cantik. Okay, so kalau macam market ni pun sideways juga. Okay, kalau macam UG ni mungkin kita boleh guna, tapi pergerakan ni sangat besar. Sini cantik. Kita guna U-Chef lah. Okay, saya ambil kat U-Chef. So kalau kamu ada apa-apa chart yang kamu nak saya cuba test pun boleh, tak ada masalah, saya akan cuba. Right, so first things first, kita akan tengok. Okay, so kalau contoh macam ni, kita nampak market tu tengah trending, dia tengah menurun. So kita nampak sinilah trend dia, trend menurun. Okay, menurun, kemudian dia ada pullback atau retrace kita panggil. Okay, this is dia retrace. UJ, okay, boleh. Virus boleh, nanti saya buat lagi. Okay, so retrace. Okay, dia akan pullback atau retrace, tarik balik, kemudian dia akan sambung turun. Okay, so basically kita akan nak macam ni, pergerakan yang macam ni. Okay, so bila masa yang kita akan tarik Fibo tu, okay, so kita akan tunggu bahagian ni habis. Step kedua ni, ni step pertama, trend. Bermaksud kita tahu market akan menurun, so kita akan sell. Okay, fokus pada sell. So bila kita sell, kita nak sell pada harga yang setinggi yang boleh. Kita tak nak sell kat bawah ni, rugi. Okay, kita nak sell pada harga yang setinggi yang boleh. So kita nak tahu berapa tinggi market tu boleh pergi. Okay, so kita akan gunakan Fibonacci. Tarik. Okay, so bila kita tarik tu, kita akan kena tarik kalau market tu tengah menurun. Okay, downtrend. Market downtrend. Kita akan tarik dari atas ke bawah. Nampak saya pergi kat Fibonacci. Akan tarik dari atas ke bawah. Dari shadow ke shadow. Kalau nak setepatnya adalah shadow. Itu paling tepat sekali lah. Okay, so kamu akan lepas tu, kamu akan nampak level-levelnya. Okay, kamu akan nampak level-levelnya. Kat sini lah semua level-levelnya. Okay, so kalau downtrend, market menurun, level tinggi akan berada di atas. 100% akan berada di atas. Okay, 0% berada di bawah. Okay, so maksud kita nak retrace setinggi yang boleh. Okay, so kalau contoh tengok base pada contoh U-Chef ni, paling tinggi dia berada di kawasan 61.8 kat sini. Okay, so this is dia punya retrace lah, ni downtrend, ni dia retrace dia. Sekarang ni kita akan mencari sell di kawasan ni dan kita akan tunggu dia turun. Okay, so kat sini kita nampak, secara clear kita nampak lah dia ada kat sini kali pertama dan kali kedua. So selalunya kali pertama ni jarang-jarang trader akan entry sebab dia tak tahu betul ke confirm ke tidak ke kalau saya sell market naik, kalau saya tak sell market turun. So selalunya point pertama ni jarang orang masuk.
Dia takut sikit. So selalunya dia akan cari point yang kedua. Satu point kedua ni, kalau nasib sangat bagus, dia akan berada pada level yang sama. Kalau tak begitu bagus sangat, point kedua dia akan berada rendah sedikit. Maksud dia akan berada di Fibo level yang seterusnya di kat bawah. 61, lepas tu dia akan turun kepada level 50. Okay, nampak So, dia akan ada beberapa cara, ways to enter the position lah. Ada cara-cara dia. Okay. Cara yang pertama, okay, so selalunya kita akan base mana kita dah tahu maksimum dia akan sampai ke sini. Okay. So, yang atas ni apabila market tu dah start menurun, kita akan letak sell limit kat sini. Ada text. Kita akan letak sell limit di sini. Bermaksud jikalau market tiba-tiba naik balik, kita akan dapat sell position yang pada harga yang paling tinggi sekali. So bila dapat je, bila dia turun, terus profit, tak ada masalah. Okay. Jikalau dia tidak naik lagi dan dia suddenly sambung turun ke bawah, kita selalu akan letak sell stop dekat setiap Fibo level tu. Setiap level ni kita akan letak sell stop. So setiap kali dia turun je, ada position baru, turun je lagi, position baru masuk, turun lagi, position baru lagi masuk. So setiap kali dia masuk position tu, float profit di atas akan lagi banyak cepat. Dia akan sentiasa berganda sampailah kalau rasa nak tutup dekat level 0, boleh, tak ada masalah. Kalau nak tutup setengah jalan pun tak ada masalah. Okay, sebab market jikalau market berada di dalam trend, selalunya dia akan completekan trend tersebut. Dengan syarat dia akan tembus di level 0.0 kat sini. Dia kena tembus. Kalau dia tak tembus, bermaksud dia berhenti pada low balik. So, bila dua low ni, dia akan jadi W, double bottom. So, dia tak boleh tembus lagi dah. Kita akan tutup sell kita dan kita akan cari buy pula. Okay, contoh nampak? Tadi ada request UG tadi UG, lepas tu ada orang request gold. Okay, kita tengok keadaan market. Dia bukan ikut syarat chart ni boleh, chart tu tak boleh. Dia akan ikut base pada keadaan market semasa, apa yang kamu tengah nampak pada masa tersebut. Okay, so kalau contoh, okay, nampak kat sini. So nampak, okay, so this one, sekarang ni UJ. Okay, kalau UJ dia susah sikit sebab dia boleh nampak lah dia punya sideways dia sangat-sangatlah teruk. Kita buka H4 pun nampak sideways. Sini pun walaupun market tu naik, dia turun balik pun sideways dia besar. Tak cantik sangat lah. Tak digalakkan sangat. Okay. Tetapi kalau let's say kamu nak gunakan sebahagian saja pada maknanya current market price ni, current market. Okay, kamu nak guna current market sahaja, kita boleh gunakan di mana market tu tengah menurun. Okay, so downtrend, retrace. Nampak downtrend dan retrace kat situ. Okay, so macam biasa kita akan plot high dan low dan kita just tunggu berapa tinggi dia boleh naik sebelum kita sambung sell kita. Okay, so ini berada di H4 sebab H1 dia akan nampak macam ni lah, sama je. Okay, so H1 dia terlalu besar, trend dia besar dan sideways dia pun sangat-sangat besar. Sepatutnya kalau cantik dia akan naik, dia akan menaik. Cantik. Okay, tapi kalau sini dia tengah sideways. Okay, kena ingat kalau macam UJ sebab dia safe haven kan. Okay, so dia ada waktu-waktu tertentu dia akan aktif dan ada setengah waktu dia tak akan aktif. Okay, so susah sedikit lah kat UJ ni. Dia ada masa, ada time, ada mood dia. Mood dia okay, dia cantik. So kalau macam sekarang ni, macam semalam, okay, tengok macam minggu lepas. Base pada minggu lepas, yen kuat. Okay, nampak yen kuat kat sini lah. So minggu ni dia tak tahu nak pergi mana lagi. Dia masih berfikir, adakah nak sambung turun, adakah nak retrace naik balik. Sebab
dua-dua tengah sideways lagi. Currency dia tengah sideways lagi lah. So, tapi kalau let's say nak guna juga, dia akan base pada movement yang ni lah, di mana market downtrend. Dan ini adalah retracement dia. Okay. So, kita mungkin akan tunggu ke kawasan tinggi sikit, 38.2 ni. So, pada harga 107.80.90. Okay, so kawasan ni jika masih tak lepas, dan kita akan sell kat situ lah. Alright. Okay, tadi ada request kat gold. Gold pun dia sideways market. Ni nampak. Okay, gold dia sideways market. Okay, so untuk nak dapatkan bacaan ataupun penggunaan Fibo kat sini, dia jarang berlaku lah. Jarang-jarang. Okay, tapi kalau let's say nak guna juga pada keadaan semasa ni, okay, keadaan semasa market menaik, uptrend. Market uptrend dan sekarang ni dia tengah retrace. Okay, uptrend dan retrace. So kita nak mencari buy sebenarnya berdasarkan kepada apa yang berlaku pada masa yang terdekat, which is uptrend kat sini. Okay, kena ingat Alright, so based pada uptrend, kita nak tunggu berapa rendah dia boleh pergi sebelum sambung naik balik. So bila dia naik balik ni, nampak dia naik, turun balik. Okay, turun, dia naik balik. Okay, dengan kat sini kita akan start risau lah, sebab dia dah start ada penurunan. Dia dah start turun ni, kita dah start panik sebab kita dah buy dari bawah ni kan. Kita dah takut lah. Okay, so apa yang kita boleh buat ialah kita akan monitor Fibonacci level tersebut. Okay, sebab ibaratnya kita dah entry kat sini. Okay, level 38.2 ni kita dah entry. So kita akan perhatikan level yang seterusnya kat sini. Jikalau market, sebab market dah naik ni. So jikalau market tak boleh tembus, if the market cannot break below the Fibonacci, ada chance besok dia sambung naik. Bermaksud dekat sini adalah actually peluang untuk kita buy. Hari ni kita dapat peluang untuk buy sebenarnya. Okay, maksud kat sini breakout, retrace, breakout, retrace lagi sekali. So syarat kat sini lah low, higher low. Market masih makin menaik. Kita hanya perlukan confirmation daripada high, higher high. Macam tu. So kalau dah ada confirmation tu, okay, market tengah uptrend. Selamat. Okay, kalau tak ada, susah sikit. Okay, di mana market jadi sideways, kita jadi start panic. Sebab high dia masih tak boleh break previous high. Jika tak boleh break tu, dia jadi bahaya lah. Okay, so kalau tak break high, tak break low, jadi sideways. Market ni sideways lah, sebab sebenarnya market ni sideways kat sini. Okay, so kita berharap, sebab nampak sini sebenarnya ini dah start sideways kat sini. So sini pun sebenarnya sideways. Cumanya kita dapat hint baru di mana low tu dah makin menaik. Tak adalah kita panggil teknik harapan, tapi kita berharap. Kita tak panggil teknik harapan tu, kita dah entry dulu. Kita cakap kita entry sell, kita berharap market kita kita ingatkan kita nak market turun. Okay, itu teknik harapan. Tapi kat dalam kat sini sebab kita dah nampak dua ni dah nampak tempat yang sama. Okay, so dua ni berada di tempat yang sama juga. So ini sebenarnya agak membimbangkan jika high seterusnya pada tempat yang sama lagi. Di mana market tu tak boleh nak tembus, sebab maksud ada seller kat atas tu tengah tunggu. So kita belum confirmation lagi. Confirmation pertama kat sini, di mana low, low menjadi higher low. So kita dah ada trend dah ada. Okay, semua kita nak perlu tinggal cukupkan dia jadi channel pula. Uptrend dah ada, tinggal nak jadikan dia channel. Okay, so bila dah ada tu, barulah cantik dia punya uptrend. Kalau tidak, then just sideways balik lah. So kamu boleh jual balik dari atas. Okay, so kalau macam you get turun naik, turun lagi,
cantik lah UCAT. Sebab dia downtrend. Downtrend, dia retrace. So UCAT sell. Kita tengok. So, kalau ada soalan apa-apa, boleh tanya Jangan segan, jangan malu, rugi tak tanya. Okay, market downtrend. So, ini dia punya retracement dia. Pullback. So, cantik lah. Okay, pada level 61.8. Maksimum kat sini. So, sekarang ni dah start nak turun. So, bila dia tembus, setiap kali dia tembus ke bawah level Fibo tu, dia menjadi good news kepada trader yang dah sell di atas. So kalau macam yang ini cantik lah. High, lower high. Market dah start nak turun. So sekarang ni kita nak dapatkan low, lower low. Ke bawah lagi. Kita tak nak berada dia terlalu tinggi ke atas. So kalau bila dia dah start ke bawah, cantik lah dia punya downtrend support. Trendline dah ada. Macam tu. Okay. So mostly kebanyakan bila major pair, yes, kita akan nampak pergerakan yang macam ni, di mana market tu trend kepada satu arah. Okay. Selalunya pada macam tu, tetapi ada waktu-waktu tertentu market tu tak boleh nak cantik macam tu lah. Contoh macam UJ tak boleh lah. Okay. Contoh macam sekarang ni Australia. Okay, hari tu dia dah naik. Market menaik sangat-sangat cantik. Okay, nampak sudah. Okay, dah lama juga lah dia naik. Recovery cantik. Okay, so dia recover. So bila dia sampai satu tahap tu, dia dah start sideways. Kat sini dia start sideways. Maksud dia dah macam, trader dah cakap, okay, asalnya dah cukup sampai kat sini saja dia punya uptrend. Okay, mungkin akan ada retracement pula. Okay, so untuk retracement tu kita kena tunggulah. Sebab di sini dia dah bagi dah dia punya benchmark untuk low dia. Okay, sebab sebelum tu semuanya high. Low, higher low. Makin tinggi. Higher low, makin tinggi lagi. Higher low. Higher low. Higher low, tiba-tiba lower low. Rendah pula. So kat situ dah bagi hint pertama. Adakah market mungkin reverse? Okay, so kalau macam berdasar kepada Fibo, kita kata dia macam tu je lah. Okay, so dia menaik. Turun. Sambung naik balik. Okay, so kita just nak tunggu dia break high ni, dan kita tahu confirmation memang masih bullish. Kalau tidak, dia sideways lagi. Sebab kita dah ada resistance kat situ dan kita ada support kat sini. So jika dia tak lepas kat sini, maka dia akan cuba turun balik mencari support. Okay, so bila dia jadi support, dia akan jadi dua cara. Either dia tembus. Okay, kalau dia tembus tu bermaksud market dah start reverse lah. Market dah ada reversal. Okay, kalau let's say dia tak tembus, dia akan naik balik. So market sideways balik. Zigzag lagi. Kita akan tunggu high yang sama lagi. Selagi dia tak tembus salah satu, selagi tu dia akan berpatah balik. Okay, so jika dia dah tembus, baru dia tukar arah. Jika tembus ke atas, dia sambung uptrend. Jika tembus ke bawah, dia bertukar menjadi reversal. Okay. Ada soalan? Ke ada currency pair yang kamu nak request ke? Untuk saya letakkan Fibonacci tersebut. Besok Canada hari Khamis GBP malam. Tu je lah. Lain tak ada apa sangat. Boleh tanya dah. Ada apa-apa nak ditanya? Ada apa-apa yang nak di-request? Ada apa-apa yang tak faham? Okay, so Fibo untuk boleh guna Fibo untuk TP? Ya, boleh. Sebab dia bersambung. Today news US at 5 PM.
Your 5 p.m. or my 5 p.m.? Which 5 p.m. really? I think it's your 5 p.m. Is it? Mine is 10 p.m. You mean the next news lah, is it? The Powell testifies. Okay. While waiting for you to answer, saya akan jawab balik pada tadi yang take profit tu kan. Okay. So yang tadi tu, apa yang saya tunjuk tadi tu semua untuk cari entry saja dahulu. Saya ambil balik Australia tadi. Okay. Saya ambil balik Australia tadi tu. Okay. So, Vivo kita tarik dari bawah ke atas. Okay, so kita tahu market naik dan turun ke sini, retracement kan. Okay, so selepas kita dah entry, kita nak cari take profit. So kita, that's why lepas tu baru kita guna expansion pula. Tarik sama dari bawah sampai ke atas. Okay, cuma kita kena adjust di mana kita entry. Yang point ni kita kena adjust. Ada 3 point. Kalau Vivo expansion ni di 3 point. Okay, Vivo retracement dia hanya ada 2 point saja. Maksud dia nak tengok low, high. Dah cukup. Tapi expansion dia akan nak tahu low, high dan kat mana kita entry, which is maksudnya Vivo level mana yang kita entry lah. Okay, so kalau contoh yang ini kita entry pada level 50. Okay, kita letakkan kat situ dan kemudian kita akan nampak garisan-garisan take profit dia akan keluar. Okay, so kalau macam ni tak cantik, tak nampak sebab benda belum berlaku. Okay, so let's say saya tunjuk kepada yang sudah berlaku. Bagi nampak clear sedikit. Di mana market tu sudah jalan. Tengok, retrace. Okay, so sini kita nampak clear. Okay, market downtrend, kemudian dia menjadi uptrend. Okay, so dekat uptrend tu lah kita tarik Fibonacci dia. Kita tarik dari bawah, tarik ke atas. Okay, bermaksud kita menggunakan pergerakan dari sini ke sini. Okay, dan kita mencari retracement dekat sini. Okay, dan menggunakan expansion. Silap. Menggunakan expansion, kita plot balik entry point kita di mana. Okay, dan saya akan zoom out dan kamu akan nampak actually berapa jauh yang kita boleh take profit. Okay. So, sini dan maksimum sini. Okay, nampak So, kalau let's say saya padam Fibo tu, kamu akan nampak dekat market tu sendiri dia berhenti kat kawasan-kawasan tersebut. Nampak? Okay, dia bermaksud antara Fibo level tu dia jadi sideways. Antara Fibo level dia jadi sideways lagi. Nampak? Maksud dia akan bermain-main di dalam Fibo level tersebut juga. Okay, Fibo level ni kita ibaratkan sebagai support and resistance juga. Kalau jenis tak suka plot support resistance tapi nak gunakan kaedah support resistance, boleh gunakan Fibonacci sahaja pun boleh. Tak ada masalah. Nampak? Okay, so expansion, maknanya take profit tu saya kena tunjuk kat kawasan yang sudah berlaku. Boleh nampak? Okay, simple nampak? Kita ambil high dan low dan high sebab market menaik. Okay, market uptrend. Kita nak tunggu dia retrace berapa jauh sebelum dia sambung trend dia. So nampak maksimum dia. Sebenarnya dia nampak dia pergi lagi. So kalau kita swing betul-betul hari tu dari bila ni? Ujung bulan 3, 20 hari bulan 3. Tarik, kita akan dapat dalam lebih kurang 750 pip. Okay. Tapi lama jugalah, March, April. 2 bulan jugalah swing. Sampai lupa account semua. Okay, tapi kalau betul, cantik lah nampak kat situ pergerakan dia. Okay. So take profit memang boleh. Tak ada masalah. Tapi kamu kena gunakan expansion punya. Ambil expansion. Okay, expansion tu dia sambung daripada retracement punya Fibonacci yang kamu buat tadi. Dia sambung saja dari situ.
Okay, so mula kita akan buat sampai sini. Dan kalau dia sambung lagi, biar aja. Okay, nampak? Okay, so Fibonacci expansion dia akan ada 3 lah. 3 kawasan. Okay, ni maksimum dia, ni tengah-tengah. Dan ni permulaan dia. Permulaan untuk swing. Kalau dia tak lepas kawasan tu, maknanya tak boleh nak swing lah. Tak boleh nak trend perjalanan tu. Dia kan patah balik ke bawah. Jadi, sideways. Okay, ada soalan lagi? Slide nanti boleh minta dekat dalam group. Okay, slide boleh minta dalam group nanti kalau nak. Okay, recording kena macam biasa dah, tunggu hari besok. Baru saya akan post dalam group. Okay, ada apa-apa soalan? Semua okay, senyap je. Dia semua dengan Dilo. Fibo at H1 and best entry at Fibo tarik kat mana-mana tak ada masalah. Time frame berdasar kepada trend. Jangan tengok time frame. Tengok trend. Fazri confused, kenapa Fazri? Repeat balik nak tarik Fibo berdasarkan trend. Kurang faham sikit sebab kurang minat. Even 50 minutes boleh tarik from which point or vice versa. Okay. Paling simple, kita cerita paling simple. Kalau ada orang tengah masuk. Okay. If market tengah menaik, okay, market menaik uptrend, Fibo pun kamu tarik dari bawah ke atas. Going up, Fibo pun will be going up, down to bottom to top. Okay, kalau jika market menurun, okay, sekejap, saya ambil chat kosong. Low ke high? Yes, dari low ke high. Okay, dari mana start trend tersebut, kita tarik. Contoh, let's say macam ni. Okay, market tu downtrend, lepas tu dia dah start naik uptrend. Kan, dah nampak dah nampak dia dah start naik uptrend dia. Okay, so bila dia start uptrend saja kamu dah boleh plot. Bermaksud kamu akan gunakan low and high. Okay, low dan high pertama tu pun dah boleh sebenarnya. Kat situ. Shadow to shadow lah. Okay, from here to here dah boleh guna. Okay, kita naik sini dan turun balik dari situ. Macam tu. Minor, this is small punya lah. Kalau terlepas, let's say you miss the first one, then you just take the next high. Then adjust je lah ke situ. Kalau terlepas yang ni punya juga, okay, next high. Adjust lagi, tarik ke situ. Okay. Sebab dia base pada high and low. Dan base pada current market lah. Kalau kamu current market kat tengah-tengah sini, kamu jangan start dari sini. Tak kena. Okay. Current market kat sini, kamu plot kat sini Fibo-nya. Tak cantik lah. Benda dah berlaku. Okay. So, macam tadi saya cakap, tarik dari low ke high atau tahu where does the market retrace. Sebab kita tak akan tahu bila dia nak retrace.
Maksudnya benda ni akan sentiasa update. Contoh macam ni. Okay, contoh let's say this area. Kita dah tarik dari sini ke sini. Kita ingat market tu nak retrace kat sini kan. Nampak macam nak turun kan. Turun je, pak, dia terus naik. So apa yang kita buat? Kita buang. Kita adjust lah balik pada situ. Dan kita gunakan yang turun ni pula untuk mencari entry. Okay, maksud selagi dia tengah uptrend, selagi dia naik, kamu ikut je lagi. Kalau sebab downtrend dia punya retracement atau pullback tu kecil sangat, tak boleh guna lah. Kita nak something that is quite big. Okay. So bila kamu plot tu, usually kita akan nak cari somewhere between 50 level and 60 level. 76 is the best lah. 76 is the best, but selalunya kita akan entry 61 and 50 level. Anything above that level, kita tak galakkan sangat. Tak galakkan sangat lah. Bermaksud contoh macam kat sini tadi tu. The smaller one. Okay? So bila dia turun tu, dia turun sikit je. Sampai 23. Tak sempat nak enter pun. So kita check, kita tak galakkan lah kat situ. Tapi let's say if it goes a bit higher, okay. So bila dia turun sampai level ni, you at least you have time to either take the lower one or the upper bit. Okay. Bila dia turun sampai 61, kalau takut nak entry kat situ, kamu boleh entry di level 50. Gitu je. Okay. So Fibonacci ni dia more kepada practice. Kamu kena practice. Dulu pun saya tak suka Fibonacci. sebab saya tak tahu nak cari high dan low. Tapi bila dah faham, dah tahu apa yang sebenarnya fungsi ni, dia menjadi seronok sebenarnya. Sebab kalau nak guna enhancement, retracement, expansion, enhancement apa pula? Kau nak enhance apa? Okay, lagi sekali. Retracement. Okay, retracement punya low, high. Okay, so saya markingkan sekali. Point 1. Step 1. Okay. Step 2. Okay, kita cari high dan low. Okay, sebab kita nak tengok berapa dia boleh turun. Okay, so bila kita dah tahu dia turun kat situ. Okay, so maksud this is step 3. So bila dah ada step 3, barulah kita tambah expansion punya. Okay, so expansion punya dia akan ikut level 3, nampak dia ikut Fibo ke atas ni, dia akan adjust based on kat mana kita letak. Lagi tinggi kita entry, lagi jauh dia akan ke atas. Kalau lagi rendah kita entry, punya take profit dia akan lagi rendah. Okay, so kalau let's say kita entry at around 60 level. Okay, so kita akan ada 3 take profit points kat situ lah. Okay, so itu step seterusnya. Expansion is the next step, which is apabila kita sudah dah ada entry. Selagi tak ada entry, tak boleh. Okay, sebab tak ada fungsi dia. Fungsi expansion tu adalah untuk take profit. So kita gabungkan dua Fibonacci. Tapi bila kita dah buy, okay, Fibonacci yang lama tu nak buang pun tak apa, tak ada masalah. Just tunggu yang atas. Expansion is selepas dah masuk position. Okay, macam kita beli game. Okay, kita beli full game, kemudian baru kita beli expansion pack. Kita kalau beli expansion pack dahulu, tanpa full game tak boleh main. Okay, kita beli game dia dulu. Kemudian baru kita beli expansion pack. So kat sini pun namanya expansion. Nampak expansion tu maknanya tambahan. Kalau belum entry, tak boleh pakai base. Tak boleh. Boleh je, tapi tak begitu accurate. Sebab bukan tak cakap accurate, dia Fibo retracement level dia tak banyak. Level dia sampai sini je maksimum. Boleh je, tak ada masalah. Nak guna this one as take profit. Kita selagi dia naik, kamu take profit. Sini sampai sini maksimum. Tapi kalau let's say dia dah start tembus,
kamu pun nak tahu berapa tinggi dia boleh pergi. Alright, so tapi usually tak sangat lah kita gunakan unless market tu sangat-sangat trending, okay, dan kita akan baru letak expansion tu. Usually if the market is not that big and kalau kita trade pun setakat macam intraday, tak payah pun expansion. Dapat retracement punya Fibo pun dah cukup dah, sebab movement within one day punya movement saja. Kita just nak tengok next level Fibo, next level kat mana, and then just take profit kat situ, okay dah close for the day, cukup untuk satu hari tu. Dah, besok sambung lagi, sebab besok dia akan retrace lagi, so dia akan ada minor retracement. Okay, alright, ada soalan lagi? Yang expansion tu kalau pening biarkan. Expansion tak payah dahulu pun tak apa. Yang penting kamu kena tahu retracement Fibo. Itu paling penting. Okay. Market menurun, jangan tadi. Okay, jika market menurun, kamu akan tarik dari sini ke sini. Okay. Jika market turun. Jika market menaik, kamu akan tarik dari bawah ke atas. Ikut arah market tu lah. Market menurun, kamu pun Fibo pun menurun atas ke bawah. Market menaik, Fibo pun menaik dari bawah ke atas. Macam tu. Okay, so kamu akan nampak level dia akan berbeza. Summary expression 2TP retracement to 5 mana nak pergi, bukan nak pergi mana nak turun naik. Retracement tu bermaksud kita dah tahu market tengah trend dan kita dah tahu market akan ada retracement atau pullback. So, kita nak masuk position. Bukan kita nak tengok naik apa tu, lepas ni market naik atau turun. Kita dah tahu market tengah turun. Contoh kita dah tahu market tengah turun. Okay. So bila kita tahu market nak turun, kita akan lebih kepada sell. So kita nak sell setinggi yang boleh. So macam mana kita nak tahu dia berapa tinggi yang kita nak? Kita akan nak tunggu bila dia tengah menaik tu. Kita nak tengok berapa tinggi dia boleh naik. Berapa tinggi dia boleh naik. Itu yang kita nak cari dia punya sell. Okay. So sama juga market tengah menaik. Okay, market uptrend. So kita nak tahu berapa rendah dia boleh turun untuk kita masuk buy sebelum dia sambung naik balik. Okay. Ibarat kalau macam kita bawa kereta kat highway, okay, kita nak tahu dekat RNR mana yang ada minyak, ni stesen minyak untuk kita isi. So kalau stesen minyak tu lagi jauh, kita akan bawa dengan berhati-hati. Kalau stesen minyak tu dah dekat, lenjan je. So kita nak tahu berapa tank kita tu berapa jauh boleh tahan sebelum kita isi dan teruskan perjalanan kita. Okay, tetapi jika so these two parts dia walaupun penting, tapi kalau kamu macam confused nak tarik ke bawah ke nak tarik ke atas ke, jangan risau sebab jika kamu salah tarik pun level dia tetap sama. Okay, saya tunjukkan, saya hempapkan. Nampak? Okay, level dia akan tetap sama, cuma nombor dia saja akan terbalik. Okay, so bila kamu perasan nombor tu terbalik, baru kamu tahu, oh saya dah tarik terbalik. So jangan risau nak tarik tu nak kena ingat dari atas ke bawah ke atas ke. Tak apa dulu, tarik je dahulu. So lepas kamu tarik tu, kamu akan tunggu dia turun kan. Market tu nak tunggu turun. So bila dia tengah turun tu, kamu akan, kalau betul, kamu akan nampak lah, okay betul dia turun 20, turun 30, turun 50, oh makin besar. Okay. Tapi jika kalau masa tu kamu perasan nombor dia makin kecil, salah tu. Kenapa makin kecil? So maksud Fibo kamu terbalik. Tapi level dia, kawasan level dia semua akan sama.
Jangan risau, level dia semua akan pada kawasan yang sama. Bila kamu tarik betul-betul, level dia semua pada level yang sama, cuma nombor dia terbalik sahaja. Sebab dia base pada nisbah. Okay? Ratio dia base pada nisbah. So nisbah dia akan sentiasa sama walaupun tengah tunggang terbalik. Okay. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Semua okay. Fibo ni sebenarnya senang. Senang dan seronok sebenarnya. Bila dah faham nak tarik tu, kamu akan sentiasa cari trend yang tengah bergerak dan sentiasa akan kamu nak cari peluang untuk masuk position. Sebab kamu dah nampak kat mana yang dia akan trace balik. Okay. So, untuk Fibonacci, semua chart kamu boleh guna sebenarnya. Okay. Cuma dengan syarat kamu nampak ada trend. So, selalunya trend akan berlaku pada time frame yang lebih besar. Kalau macam time frame kecil nak cari trend, tak sempat lah, sekejap sangat. Okay, kalau contoh yang bawah ni, contoh dari sini ke sini tu, nampak cantik trend tu. Kan? Tapi bila kamu tarik Fibo dia, sekejap je lah. Tak sempat pun. Okay, tiba-tiba dah ada entry. Betul masuk. Kalau sempat masuk, masuk. Tak sempat, tak dapat lah. Okay, so level dia nampak sampai situ. Maksimum sampai sini. Okay, so bila dah sampai je level tu, kenalah buat lagi satu yang baru. So bila dapat yang baru, buat lagi sekali. Nampak? Dia akan bersambung-sambung. Tapi time frame kecil, sikit lah dapat. Sini ke sini dalam 60 pip. Okay. Dari sini ke sini dalam 80 pip. Okay, so time frame kecil, kamu akan selalu berconteng lah. Kamu akan cepat conteng. Maknanya, benda tu akan sentiasa letak, buang, letak, buang, letak, buang. Sebab kamu, harga akan bergerak dengan cepat. Okay. So, dia akan penat sikit lah. Tapi kalau rasa suka, tak ada salahnya. Boleh, tak ada masalah. Cuma dia akan cepat lah. Okay. Sebab dia Fibonacci dia bukan berdasar kepada time frame, tapi dia berdasar kepada trend. Selagi kamu ada nampak trend, selagi tu kamu nak letak, boleh, tak salah. Okay, tapi ingatlah time frame kecil, trend dia sekejap je lah. Time frame besar, dia punya trend jauh sedikit, lama sedikit. Kalau macam contoh H1, time frame H1 ni mungkin kamu boleh guna 2-3 hari. Okay, kalau macam time frame H4 mungkin 2-3 minggu. Okay, daily 2-3 bulan. Weekly 2-3 tahun. Okay. So dia punya fungsi akan berdasar kepada time frame mana yang kamu plot. Okay. Tapi bila plot tu pun base pada equity jugalah. Janganlah equity $10 kamu tarik Fibo kat weekly. Memang tak logik lah. Tak kena. Okay. So dia akan base pada equity kamu juga. Tengok logik dia dekat mana. Okay. Bila trading sentiasa tengok logik. Okay. Account kecil, kamu tarik time frame kecil lah. 15 minit, 30 minit. Okay. Boleh. Okay. So, ada siapa-siapa ada soalan lagi? Ada. Kak Hanita okay ke? Senyap je masuk. Masuk terus senyap. Kak tak ada cakap apa-apa dah masuk tadi. Kak tengah swing profit lagi. Kak Fibo memang boleh. Fibo ni dia seronok belajar depan-depan. Kalau dapat belajar depan-depan lagi seronok lah sebab kita tu malas tanya. Okay, so ada setengah orang mungkin dia akan keras sedikit lah. Bila dia keras tu, kita pun tak boleh nak paksa belajar. Tu sebab saya ajar banyak benda.
Okay, so that's why cost dia 1 bulan. So yang suka guna Fibo, fokus kat Fibo. Siapa yang suka SNR, fokus kat SNR. Akak nak face to face boleh kak, minggu depan. Akak booking lah. Booking slot dengan saya minggu depan. Minggu ni dah ramai booking. Minggu ni dah penuh. SNR lagi senang sebab macam tadi saya ajar awal-awal tu SNR base pada harga. Maksud benda tu adalah fix. Fix price. So bila fix tu dia senang sebab kamu tak perlu nak fikirkan market tengah naik ke tengah turun ke. Fibonacci fix lagi senang lah sebab kamu just tunggu je. Okay, 1730. Betul lah, base pada $10. So 20 10 ni satu kat atas 40. Okay, so bila fix kamu just tunggu market cecah, entry. Macam Fibo is dia berdasar kepada apa yang tengah berlaku live. So kamu sentiasa kena adjust Fibonacci tersebut. Dia jadi leceh sikit lah. Setengah orang tak suka. Kalau macam SNR, dia set and forget. Letak, okay, biar je. Bila market tu cecah, okay, contoh macam tadi hari ni. Cecah 1720. Kita buka time frame kecil. Zoom in sedikit. Tengok apa yang dia buat. Adakah nak sambung turun ke tidak. Macam ni dia turun, dia cecah, naik balik. Lepas tu dia start turun balik sikit. So mungkin kat sini kita akan nak tunggu W, double bottom. Bila jadi double bottom, dia tak boleh nak tembus ke bawah lagi, kita akan buy. Dah settle. Siap satu position. So dia akan base kepada apa yang kita nampak lah. Okay, so setiap technical tu dia ada cara-cara dia tersendiri. So kalau macam Fibo, mungkin dia akan berbeza sebab Fibo tu dia berdasar kepada live market ataupun high and low. So bila tengok ni Fibo punya level tu dia tak ngam dengan SNR punya level. Dia tak ada yang dekat-dekat. So bila trade tu, bila orang yang guna Fibo, entry point akan berada di tempat lain, orang yang guna SNR, entry point akan berada di tempat lain juga. Sebab technical ni, tunggulah buy rendah lagi. Lupa nak buy semalam Semalam cantik tu. Gam-gam 1710, pop dia naik balik. So hari ni, sebab hari ni tak nampak lagi lah, mungkin dia dah start nak naik ke uptrend. So tak pasti lagi sebab sekarang masih awal lagi, baru pukul 10. Pukul 11 tu baru kita akan start nampak. Sebab dari atas ni pun nampak dia tengah menurun. So kita tak nak jadi sambosa, jadi karipap ni tak nak. Kita tak nak dia jadi segitiga. Sebab jadi segitiga dia akan cari breakout. So kita nak dia either dia tengah menaik atau dia tengah menurun. Dia kena pilih salah satu. Okay, so jadi sambosa ni jadi ikan bawal, jadi pening. Alamak, dia nak break atas ke nak break bawah. Okay, euro tu retrace ke cikgu? Euro, kejap. Kita tengok euro, apa yang berlaku euro. Euro dah start turun balik. Turun, okay, tadi turun sebab USD kuat. Okay, euro hari ni banyak USD, kuat kan. So, dia turun. Okay. So, macam mana kita nak tahu adakah dia retracement atau reversal? So, kita akan panik kan. Contoh, kita dah buy, dia turun. Sudah. Reverse ke? Kalau aku cut, dia naik balik. Kalau aku tak cut, dia sambung turun. Okay. So, antara cara nak tenangkan fikiran kamu tengok apa yang berlaku hari yang paling dekat lah, iaitu hari semalam. Bermaksud jika market tu turun dan dia tidak tembus low semalam, ada chance dia boleh naik balik. Itu maksud dia. Tapi jika dia turun dan tembus, downtrend lah. Dia dah ubah trend bagaimana low, lower low. Itu cara dia. Kamu akan detect base pada low semalam. Sama juga untuk high ni lah. Okay, bila high pun sama. Okay. So, contoh macam contoh high hari ni dengan high semalam lebih kurang sama lah sebab dia tutup tinggi. Harga tutup tinggi. Okay. So, kita just tunggu low semalam. So, jika dia tidak tembus low semalam,
dia akan maksud support tu kuat lah. So dia jadi dia berhenti situ dan dia akan pantul naik balik. So jika kalau kamu ada buy dan float, jadi kat sini lah kamu akan re-entry buy lagi satu untuk cover balik float kamu selepas dia dah naik. Itu cara dia. Okay, so risk management dia akan lain sedikit. So risk management ni pun banyak perkara yang akan kena belajar risk management. So itu lagi satu topik. Okay, risk management saya tak ada slide sebab semua saya hafal. So itu sebab dia kena role play. Dia lain sedikit, dia tak boleh base pada slide. Slide tu dia just text, so kamu akan faham apa yang dia tulis. Risk management dia akan lebih kepada role play. Kita ambil satu hari, ambil satu chart. Jikalau kita buy, market turun, apa nak buat? Berdasar kepada equity, berdasar kepada lot yang kita masuk. Kita role play kat situ. So baru trader tu nampak, oh tak semestinya setiap kali nak kena cut loss. Makan kari pak IKEA. Kari pak IKEA dah boleh makan kan sekarang kari pak IKEA. Ramai dah pergi. Kalau sama banyak sell dan buy, tekan, so macam mana nak cut dulu bila profit, nak cut yang loss ke profit. Kari pak IKEA satu. Kalau dah banyak buy dan sell seren, maknanya akak float position tak tutup lagi lah. Ada buy, ada sell, ada buy, ada sell, ada buy, ada sell kan. So jadi confused. Kalau sama banyak sell and buy, tekan. So selalunya kalau jika ada buy dan sell serentak, account akan jadi hedging. Sebab market naik atau turun, akak profit tak bergerak. So maknanya dia menjadi sesuatu yang membebankan account tu. Sebab akak ada dua position. So bila market naik atau turun, dua-dua akan profit atau loss. So tak ada fungsi. Sebaik-baiknya akak kena tunggu market tu ada reversal. Kalau tengah sideways memang dia akan jadi blur lah. Kejap sell untung, kejap buy yang untung. So kita kena cari satu reversal yang besar. Lepas tu tutup bila dah confirm. Contoh let's say saya ambil euro ni lah, GBP ni kan. Okay, contoh kita dah confirm market nak turun. Okay, so akak ada banyak buy, ada banyak sell apa semua kan. So bila dia dah start nak turun ni, akak tutup semua buy, biar yang sell saja. So bila sell tu live, selagi dia turun, selagi tu equity akan naik. Okay, so bila dah habis turun tu, tutup pula bahagian sell tu, settlekan semua position. Boleh cuba guna demo buat role play. Okay, so first kena cari dululah trend kat mana. Sebab kita banyak masuk banyak atau ada sell kejap, ada buy kejap, ada sell. Lepas tu so bila market naik turun, kita pun blur mana yang tutup, mana yang tengah floating. Equity pun tak akan bergerak banyak. Okay, so apa yang kita kena buat is kita cari satu trend. So selalunya waktu awal reversal ataupun dah start tengah-tengah pun boleh lagi lah. Dengan syarat kita nampak pergerakan tu agak besar sedikit. Macam ni 2 hari dapat 200 pip. Cantik lah 160 ni. Okay. So recover tu kita recover banyak sikit. Okay. Tapi kalau belajar risk management tu kena belajar daripada depan lah. Saya akan conteng buku. Kamu akan nampak lah dalam buku tu apa yang saya conteng. Okay. Sebab kita kena role play kat situ. Okay. Right. Apa lagi? Kalau ada apa-apa boleh tanya. Minggu ni saya dah fully book lah. Okay, so besok ada orang dah request webinar, personal webinar untuk malam. Hari Khamis webinar kita macam biasa. Hari Jumaat dah ada orang request personal coaching. Hari apa tu? Untuk hari Jumaat. Paling elok letak SL dengan TP atau biar saja. Okay, paling elok equity besar, lot kecil. Orang takut dan letak SL apabila equity kecil tapi lot besar. Itu sebab semua panik dia letak SL. Okay. Account $100 masuk 10 sen, 0.10 confident. Mana ada beli kak? Akak punya account besar tu. Account besar healthy tak apa.
Ni akaun kecil, lot besar. Memanglah dia takut. Contoh akaun kecil, akaun $100, okay. Lot masuk 10 pip, 10.10 sen kita panggil, okay. Bila market bergerak sedikit je, dia dah panik. Float $5, float $10, float $15. Panik lah. Sebab dia dah besar, agak saiz yang besar kepada akaun dia. Float 5%, float 10%, 15% float. So dia buat apa? Setiap kali float 10% dia cut loss. Buat penat lah, 10 kali cut loss, akaun habis. So no point. Okay, so trade secara bagusnya akaun besar, lot kecil. Supaya kita boleh, setiap kali masuk position tu, kita boleh tahan 10% untuk 100 pip. Ini 10 pip, 10%, float dah 10%. Mana boleh? Tak logik. Okay, sebab setiap currency tu, okay, setiap currency pair semua ni, dia akan ada set of range. Kita panggil, maknanya set pergerakan macam ni lah. Set pergerakan satu, set pergerakan kedua. So dia akan ada certain range dia. Ni bermaksud dia ada dalam lebih kurang 100 pip. Okay, besok dia gerak 100 pip lagi. Lusa 70 pip. 180 pip. So kita kena punya account, kena boleh bertahan pergerakan yang besar macam ni. Okay, so bila boleh bertahan, barulah logik account kita nak trade. Okay, ini kita beli sampan, nak pancing ikan laut. Sedap lah. Dapat ikan besar, tak boleh bawa balik. tak muat boat. Bila nak ajar equity dan margin, kita cubalah buat kelas-kelas special sikit nanti. Nanti saya plan lah. Boleh kita buat planning. Akak ada lagi idea kat saya untuk buat kelas lain ni pun boleh. Dan kita pun tengah tunggu office pun tengah renovate. Bila office dah siap renovate lah, bolehlah buat kelas kat sana juga. So kita pun boleh buat personal kat situ. Okay, so kepada yang nak personal coaching, either online atau offline, untuk minggu depan masih ada kekosongan lah. Okay, minggu ni semua dah fully book. Sabtu Ahad saya jarang buat. Sabtu Ahad kita family time. Isnin sampai Jumaat asyik tengok chat je. So Sabtu Ahad kita rehat minda, tutup laptop. Okay, so ada apa-apa soalan lagi untuk hari ini? Next class kita akan masuk chart pattern lah. Chart pattern pula. Chart pattern lah. Yelah. Chart pattern dah hari tu. Chart pattern dah hari tu. So kita masuk indicator. Next class is indicator lah. Okay, so jika ada indikator yang kamu sayang atau suka atau teruja nak tahu, kamu boleh minta saya request lah. Kalau saya boleh explain, saya explain. Tapi saya takkan explain banyak indikator. Certain indikator saja yang ada function untuk semua currency lah, untuk semua produk yang boleh kita masuk. Kalau setakat satu indikator yang spesifik untuk satu currency, leceh juga. No point. Tak semua orang akan trade currency tersebut. So bila kita belajar pun kita pun jadi tak sonok nak dengar. Okay, so kita akan gunakan indikator yang boleh digunakan untuk semua produk yang ada. So senang lah. Okay, so sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, ada apa-apa soalan terakhir? Tak ada. Everything okay. Okay, thank you for coming. Okay, so terima kasih semua. Faham dah sikit-sikit. Saya ni tunggu akak withdraw aja. Akak punya account dah besar dah tu. Tunggu akak bila akak nak withdraw ni. Okay, so terima kasih semua datang kelas malam ni. Okay, so next class is hari Khamis nanti. Okay, so minta maaf tadi lambat sikit sebab tengah cek baju. Baju baru sampai hari ni. Okay. Cek baju. Jadi bos suruh pakai baju baru. Simpan sampai 5K. Boleh Kak. InsyaAllah sampai. Okay, so terima kasih semua.
Kalau ada apa-apa boleh PM saya kemudian lah. Saya cuba jawab sebanyak yang mungkin. Okay. Apa tu, minta slide boleh. Malam ni boleh, saya boleh forward slide. Recording besok lah. Okay. Esok kita jumpa. Esok. Oh, Jajah esok. Alamak, aku lupa. Nanti aku PM kau, Jajah. Lupa lah. Ah, Ada aku check next week Next week, okay lah next week. Boleh je next week. Kalau besok. Kalau besok petang boleh lah kot. Kalau besok minggu depan lah Jajah. Senang sikit. Next week. Okay, boleh next week. Jajah next week. Boleh. Okay, terima kasih semua. So, kalau ada apa-apa boleh message saya lah nanti Okay. So, thank you for coming. Assalamualaikum and good evening.